Mana sidang mula ke? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Description tu macam pelik je tu. Alhamdulillah. Hari ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana yang kita aturkan kuliah duha pada setiap hari, ya. Isnin hingga Jumaat, lebih kurang jam 10.30, setengah jam je kita ambil masa tuan-tuan, ya. Kita akan bincangkan hari ini bab Fiqh Mazhab Syafi'i, masih lagi membincangkan tajuk yang pertama, bahagian bersuci. Okey. Pada siri yang lepas kita dah bicarakan tentang pengertian bersuci, apakah kepentingan-kepentingan dan hikmah-hikmahnya, dan kita sebutkan secara umum apakah air yang boleh dibuat bersuci. Maka hari ini kita akan bincangkan pula tentang bahagian-bahagian air. Air ini banyak jenis, ya. Air terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, suci lagi menyucikan. Apakah air yang suci lagi menyucikan? Okey, kita akan terangkan macam suci lagi menyucikan. Contohnya air masak, kan, air paip, air mutlak yang kita akan belajar nanti. Kedua, suci lagi menyucikan tetapi makruh. Suci lagi menyucikan tapi makruh. Makruh digunakan air apa? Kita akan terangkan nanti apakah air-airnya. Antaranya air musyammas. Musyammas tu apa? Nanti kita akan terangkan. Ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Apa dia air suci tapi tidak menyucikan? Ini macam air teh tarik, Milo Ais, Nescafe Ais, Holic Ais, Bandung Suam dan sebagainya, yang mana suci, boleh minum tetapi tidak menyucikan. Macam mana nak menyucikan? Melekit lah, kan. Kita nak basuh, nak cebok, kan, guna teh ais, melekit, kan. Maka tidak menyucikan. Dan yang keempat, air najis, mutan najis, ya. Baik, pertama, air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat asal kejadiannya yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah dengan sebab lama ditinggal atau disebabkan tanah atau tuhlub. Apa tuhlub? Tuhlub, sejenis benda hijau yang terapung di atas air disebabkan lama tinggal di dalamnya. Orang panggil apa? Kiambang. Macam air dalam tasik tu, kan. Lama tasik tu, kali dia tegak, air tu naik, kan. Apa? Kiambang tu. Itu tuhlub. Atau bekas atau tempat mengalir seperti ia berada dalam tanah yang mempunyai belerang atau ia mengalir di atas tanah tersebut. Semuanya ini tetap dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Maknanya air mutlak ni apa jenis air yang tidak berubah asal kejadiannya. Ya, kita tahu air mutlak ni apa? Air hujan, air sungai, air perigi, air laut, air mata air salji, embun, kan. Itu antaranya, ya. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis riwayat Al-Bukhari nombor 217 dan lainnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu, katanya, seorang badui telah berdiri lalu kencing dalam masjid. Kisahnya. Kemudian para sahabat pergi untuk menghalangnya. Marahlah orang, kan, kencing. Kita sekarang ni pun tengok orang pergi vaksin pakai kasut dalam masjid pun kita marah. Ini kan pula kencing dalam masjid. Maka sahabat tengok, sahabat pun marah, cuba nak halang dia.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia dan tuangkan di atas air kencingnya sebaldi air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan dan bukan menyusahkan. Maknanya perintah Rasulullah SAW supaya menuangkan air ke tempat air kencing tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai ciri atau sifat yang menyucikan. Sebaldi air tadi itu kan, dia boleh menyucikan air kencing najis tadi. Sebab apa? Apa hikmahnya? Kalau kita nak cerita tentang hikmah, kenapa Rasulullah biarkan dia orang tu kencing? Sebab kalau kita fikirkan orang tengah kencing, kita lah kalau terkencing kan, kencing, tiba-tiba orang segah kita dari belakang kan, tak sempat habis lagi, kita pun lari. Kencing tu berhenti ke? Tak, terabur habis kan kencing. Jadi begitu jugalah Rasulullah SAW, kebijaksanaan dia kata biarlah. Sebab kalau kotor, ke situ je lah kotor. Kalau kena segahkan berlari ke sana ke sini, habis sepah elok-elok satu tempat, satu masjid kena air kencing dia. Maka benda ni jadi menyusahkan orang kan. Baik. Kemudian tu yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Air baldi tadi boleh menyucikan air kencing tadi. Kedua, air yang suci dan menyucikan tetapi hukumnya pula makruh. Dia suci dan menyucikan tapi hukumnya makruh. Apa dia? Ialah air musyammas yang kita sebut tadi. Air musyammas ni ialah air yang panas disebabkan dia kena cahaya matahari langsung. Ya. Cahaya matahari dan dihukum makruh apabila memenuhi 3 syarat. Makruh ni apa? Makruh ni boleh guna, boleh. Kalau tak ada air lain tu je ada, boleh guna. Tapi kalau ada air lain, kita guna juga, makruh hukum dia ya. Yang pertama syaratnya ia berlaku di negeri yang panas. Macam contoh dekat Mekah ke Tanah Arab, mana-mana tempat yang panas, air tu bertakung kat dalam lopak tu kan. Air panas terdedah. Yang kedua, ia diletakkan di dalam bekas yang ditempa daripada selain emas dan perak seperti besi, tembaga dan semua galian yang boleh ditempa, yakni boleh berkarat. Ya. Maknanya kat sini ialah air yang mana kita simpan dalam bekas selain emas dan perak. Emas perak ni dia tahan, dia tak berkarat. Jadi kalau besi, kalau tembaga, maka benda-benda begini semua akan berkarat. Jadi kerisauannya ialah bila air panas tu kena matahari, bekas yang besi daripada tembaga ini, dia kena matahari, isi air, dibimbangi air tadi telah tercemar. Dia ada mungkin ada kerosakan yang boleh mungkin merosakkan kulit dan sebagainya ya. Yang ketiga, digunakan pada badan manusia walaupun badan mayat atau pada haiwan yang boleh menyebabkan ditimpa penyakit sopak seperti kuda. Maknanya air ini makruh bila mana kita tahu kalau kena pada badan manusia ataupun mayat ataupun kena pada haiwan boleh datang penyakit sopak. Maknanya sopak-sopak kan. Jadi kita jauhkan diri pada ambil atau menggunakan air musyammas tadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu anhu meriwayatkan bahawa Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada panggilan masuk. Biasalah ada kes setiap hari. Umar berkata bahawa beliau Umar tidak suka mandi dengan air tersebut dan dia berkata, aku tidak suka mandi dengan air tersebut disebabkan masalah kesihatan. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Ini bahaya ya. Jangan kita mandi dalam air yang terkena matahari direct. Air sungai lain dia mengalir. Air laut pun lain. Tapi air yang macam tu je terdedah. Dalam bekas besi ke tembaga ke, bahaya. Ya. Ini kerana ketajaman cahaya matahari boleh menimbulkan keadaan berlemin. Lemin ni apa? Benda yang seperti berminyak. Kan? Busuk yang terapung di atas air. Sekiranya ia terkena pada badan dalam keadaan air tersebut panas, maka ia boleh memudaratkan badan dan menyebabkan penyakit sopak, sejenis penyakit kulit yang apa sopak ni putih-putih ke apa ke, itulah keadaan dia. Baik, yang ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air yang suci tetapi tidak menyucikan terbahagi kepada dua pula. Air yang suci tetapi tidak menyucikan terbahagi kepada dua. Yang pertama, air yang sedikit telah digunakan untuk taharah yang wajib seperti mandi,
wajib dan wuduk. Air sedikit yang telah digunakan untuk taharah yang wajib seperti mandi, wajib dan wuduk. Makna kat sini ialah air yang biasa kalau kita ambil wuduk, air jatuh ke bawah. Air jatuh ke bawah, maka air yang bawah tu kita guna balik. Tu tak boleh, ya. Dia sucilah pasal itu air wuduk, tetapi tidak menyucikan. Tak boleh guna lagi untuk buat berwuduk ke, nak buat mandi wajib ke, tak boleh lagi, ya. Dalil ia suci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu katanya, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquduni wa ana maridun la aqilu fatawadda'a wa sabba min wudu'ihi alai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku. Ya. Minta maaf ya, ganggu siaran. Tak apalah, kita santai je. Assalamualaikum. Ya. Ya, saya bercakap. Fikir di Petaling, okey. Betul KPJ Damansara. Kita akan sampai sana 11.30 sebab jadual kita dengan kubur Bukit Kiara 12.30. Bukit Kiara. Tanah Kuburan Islam Bukit Kiara, betul. Dia ada dengan rumah arwah ni. Sebab arwah ni duduk dekat Bangsar Baru. Dah saya dah inform kat tanah sana. Dia kata 12.30 dia orang standby sana. Jadi kami datang ke hospital untuk ambil jenazah pukul 11.30. Okey. Kita try nanti Kang. Boleh. Nanti Kang saya punya jumpa staff saya kat sana lah. Staff saya juga dia akan arrange semua. Yang akan buat kalau kes ni kita akan, kalau kes COVID kita sendirilah buat, lelaki. Boleh, tak apa, kita pun ada staf perempuan dah akan ikut. Ada. Okey, baik. Sama. Aturkan Tasha untuk ikut sekali. Pakai sekarang. Kata 11.30 masih ada sana. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan yang ada ongkos sekalian. Biasalah, tugas sebagai undertaker ni tak kira waktu kan. Tadi ada panggilan. Hari ni kita ada banyak kes jugalah kita uruskan. Ni baru kes masuk KPJ. Saya kena aturkan lah macam mana keadaan dia, macam mana nak berurusan dengan kubur semua. Alhamdulillah semua dah settle dah. Saya serahkan pada kita punya tim. Baik. Mana kita tadi? Ya. Okey. Dalil dalil daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku untuk bertanyakan keadaanku. Kata Jabir bin Abdullah, ketika itu aku sakit dan tidak sedar, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan mencurahkan air wuduknya ke atas aku. Baik, minta maaf sekali lagi, telefon lagi. Hello. KL, yes, Bukit Kiara bawah KL.
Dah. Saya dah maklum pada orang kubur sana dah. Dah dia dah arrangekan dah pasal tu. Boleh juga kalau tuan maklumkan sebagai remind pada dia orang ke? Okey, baik. Sama. Settle. Segera 10.30 pasal PKD sana nak cepat. 11.30 maknanya pukul 11 dah kena bertolak dah. Kalau boleh bawa ni, pakai kat sana je. PPE bawa sana. Pakai PPE kat sana. Okey, baik. Mengganggu kan. Tapi tak apalah, urusan fardu kifayah, tanggungjawab kami, kita kena selesaikan juga. Baik. Sekiranya air wuduk tersebut tidak suci, nescaya baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir. Ini kita cerita tentang air yang suci tetapi tidak menyucikan. Nak katakan air wuduk ni suci sebab Nabi SAW ketika jumpa dengan Jabir bin Abdullah, Nabi SAW berwuduk dan mencurahkan air wuduk baki daripada jatuh Rasulullah ni kepada Jabir bin Abdullah. Masya Allah, untungnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni, sebab dapat air wuduk Rasulullah. Masya Allah kan, air yang mulia kan. Jadi itu kaedah Rasulullah dalam merawat Jabir bin Abdullah yang sedang sakit. Jadi air itu suci? Yes, suci. Kalau tidak, tentu Nabi tidak akan curahkan ke atas Jabir, ya. Namun dalil yang tidak menyucikannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim ay rakid wa huwa junub. Faqalu ya Aba Hurairah kaifa yaf'al? Qal yatanawaluhu tanawula. Janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang bertakung, iaitu air yang tenang yang tidak bergerak, sedangkan dia dalam keadaan berjunub. Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana ia hendak dilakukan, yakni mandi dengan air tersebut? Jawab Abu Hurairah, ia mencedoknya. Mencedoknya apa? Gunakan tangan dengan niat cedok. Jika air sedikit, cedok dengan bekas, dan basuh tangan dengan niat mandi junub. Kemudian baru guna tangan untuk mencedok. Cedok air tadi. Ya, hukum berwuduk adalah sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mengandungi makna mengangkat hadas. Ya, maknanya hukum berwuduk dengan hukum mandi sama, air yang suci juga. Hadis ini menunjukkan bahawa mandi dalam air tersebut menjadikan ia tidak menyucikan lagi. Sekiranya ia tidak memberi makna tersebut, nescaya Rasulullah SAW tidak melarang daripada berbuat demikian. Hadis ini difahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain. Maknanya, kita ada air sebaldi je. Kalau kita mandi dalam tu ataupun kita ambil wuduk, kita celup air kaki ke dalam tu kan, maka dia tak boleh gunakan lagi dah. Ya, dia tak jadi air yang suci dan menyucikan. Dia jadi air suci tapi tidak menyucikan. Bagaimana cara kita nak guna air satu baldi je dah? Nak mandi wajib air satu baldi je. Kecil ni, kecil daripada 2 kolah fahaman kita kan. Kata Abu Hurairah, cedok, cedok bawa keluar. Cedok guna tangan ke, cedok guna gayung ke, boleh. Boleh ke guna tangan? Tak jadi air tu tidak akan menyebabkan berubah ke? Mustakmal. Tak boleh ke? Kan maknanya perubahan tu. Maka di sini kita kena faham bahawa tujuan kita mencedok air ke dalam bekas kecil tu untuk memindahkan saja daripada tempat tu ke muka kita ke tangan kita ke. Maknanya boleh celup, tak ada masalah. Niat mencedok, dia tak jadi mustakmal dalam hal tu, ya. Baik. Kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya air tersebut tidak berhajat kepadanya dan ia tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Kemudian ia berubah dengan sesuatu perubahan yang tidak lagi dipanggil dengan air mutlak, seperti air teh dan air arqasus. Apa tu air arqasus? Wallahu alam, saya pun tak pernah dengar apa itu air arqasus. Mungkin air lain, nama Arab lah kot. Maknanya air mutlak asalnya air masak macam ni, kemudian dicampur pula dengan teh ke apa ke, dia suci tapi tidak menyucikan. Tetapi jika benda suci yang bercampur dengan air tersebut
menyerupai air pada sifat-sifatnya, rasa, bau dan warna, seperti air bunga mawar yang sudah hilang sifat-sifatnya, maka ketika itu air bunga mawar itu hendaklah diganti dengan bahan lain yang mempunyai sifat berlainan yang sederhana, iaitu digunakan perahan delima untuk menentukan perubahan rasa, perahan tebu bagi menentukan perubahan warna, dan al-lazan bagi menentukan perubahan bau. Sekiranya ditakdirkan berlaku perubahan disebabkan percampuran tersebut, maka ia menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Tak boleh. Sama lah macam air teh tadi. Ya? Ia tidak menyucikan kerana ketika itu ia tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak. Sedangkan syarak mensyaratkan supaya air yang dibuat bersuci adalah air mutlak. Maknanya air mutlak, air bercampur lah. Penjelasan dia macam Milo ais. Suci tak? Suci. Kalau tidak, takkan kita minum. Tapi tak boleh buat wuduk. Simple macam tu je lah. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis ni apa? Air yang terjatuh najis ke dalamnya, ia terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, air yang sedikit, iaitu kurang dari 2 kolah. Macam mana nak tahu 2 kolah tu? 2 kolah tu, macam mana nak bagi perbandingan? Tengoklah kolah masjid tu, besarnya. Macam mana air 2 kolah? Perbahagian, nak kata kolah lah, kolah kita bukan dalam besar. Ataupun istilahnya ialah lembu seekor boleh masuk. Macam itulah keluasan dia 1 kolah. Makna 2 kolah tu besar lagi. Ya. Pertama, air ini menjadi najis dengan hanya terjatuh najis ke dalamnya. Air ini menjadi najis dengan hanya terjatuh najis ke dalamnya, walaupun sedikit, dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasa. Maknanya, air kolah tadi, air yang kurang daripada 2 kolah. Mungkin kita punya besen kecil kan. Jatuhlah tek cicak seketul. Plup. Kan? Tak berubah pun bau dia, warna, rasa tak berubah pun. Tapi tetap menjadi air mutanajis kerana dah jatuh najis dalam tu. Sebab syarat dia mesti lebih 2 kolah, tapi ni kurang 1 baldi je kan. Berubah sifatnya. Kerana walaupun dari segi fizikalnya tak nampak apa-apa, tapi itulah hukumnya ya. Dijelaskan juga ukuran 2 kolah macam mana. Ukuran 2 kolah ni ialah 500 kati Baghdad air. Macam mana nak kira 500 kati Baghdad air? Dan ia menyamai 192.875 kilogram. Macam mana nak kira tu? Ia juga menyamai 1/1/4. 1/1/4. Satu suku lah. Satu suku hasta 4 persegi. Tinggi, lebar dan dalam. Tu ukuran dia lah ya. Kata Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya aku dengar Rasulullah SAW ditanya tentang air yang terdapat di padang pasir yang luas dan didatangi oleh binatang buas dan haiwan-haiwan melata. Lalu baginda menjawab, "Iza kanal ma'u kullataini lam yahmali khabas." Jika air itu sebanyak 2 kolah, maka ia tidak menanggung kotoran. Maknanya, macam mana pula air yang dalam padang pasir? Banyak binatang minum air bertakung, macam lopak besar kan. Dia minum, binatang unta minum, gajah minum, babi minum. Segala-galanya lah minum situ. Dia tanya, macam mana air tu? Kata Nabi SAW, jika air itu sebanyak 2 kolah ataupun lebih, ia tidak menanggung kotoran, maka bukan najis ya. Menurut lafaz hadis Abu Daud pula, fa'innahu la yanjus, maka air itu tidak akan menjadi najis, tak jadi najis ya. Difahami daripada hadis ini, sekiranya air kurang dari 2 kolah, maka ia menjadi najis sekalipun tidak berubah sifat-sifatnya. Kita ada ke rumah ada tempayan, jatuh seketul tek cicak, maka tak boleh buat wuduk ya. Dengar ya, tak boleh buat wuduk. Jatuh ke percikan air kencing kita ke, tak boleh ya. Kefahaman ini dikuatkan oleh hadis riwayat oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah kamu menyelup tangannya dalam sesuatu bekas. Kita ada bekas air ke tempayan ke, bangun je terus celup kan. Sehinggalah dia membasuh tangannya dahulu sebanyak 3 kali. Basuh dulu, ambil cedok, basuh 3 kali. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangan dia bermalam. Kita tahu ke tangan kita kat mana? Memanglah kat sini.
Tah time tu lah nak menggaru, time tu lah pergi ke atas, koi hidung sebagainya. Tiba-tiba bangun-bangun, celup dalam tempayan. Mandi. Itu jadi mutanajis ya. Hadis tersebut Rasulullah SAW melarang orang yang bangun dari tidur, dia celup tangannya ke dalam bekas air kerana dibimbangi tangannya dicemari najis yang tidak kelihatan. Tak nampak pun apa najis kat tangan kita ni. Ya. Sudah sedia maklum bahawa air najis yang tidak kelihatan tidak akan mengubah keadaan air. Kita tahu, tak ada pun najis. Kita makan tak basuh tangan kan? Boleh tak? Boleh. Tak nampak najis pun. Tapi tahu kalau kita tak kuman, tak virus, tak apa benda melekat kat tangan ni kan? Tak tahu. Oleh itu, sekiranya tindakan tersebut tidak menajiskan air disebabkan menyentuhnya, nescaya Rasulullah SAW tidak melarang daripada berbuat demikian. Nabi suruh basuh tu bukan sebab ada najis. Nabi suruh basuh tu sebab nak elakkan kotoran yang tak nampak. Maka basuhlah. Indahnya Islam ini sampai benda-benda begitu pun diajar. Bangun tidur basuh tangan dulu. Janganlah bangun tidur terus ambil cekodok makan macam Mak Salih kan. Terus sampai pergi kat dapur ambil makan. Tangan tak basuh apa tak basuh kan. Ini bukan cara Islam ya. Baik, itu yang pertama tentang air mutanajis. Yang kedua, air yang banyak iaitu air yang sampai 2 kolah atau lebih. Air ini tidak menjadi najis dengan hanya semata-mata terjatuh atau tersentuh najis. Tetapi ia menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya, warna, rasa atau bau. Maknanya kita ada kolam Olimpik besar. Taik cicak jatuh, tak ada hal. Tak mengubah bau, warna, rasa. Ya? Tapi kalau dia dah jadi najis yang banyak sehingga berubah warna, bau dan rasa, nampak keruh air dia tu jadi hijau, bau pun dah bau tengik, itu dah tak boleh pakailah. Walaupunlah kolah sebesar Olimpik pun tetap tak boleh guna ya. Dalilnya ijma' para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan, Ibnu Munzir berkata ulama telah bersepakat bahawa air yang sedikit atau banyak apabila jatuh ke dalam najis dan berubah rasa atau warna atau bau, maka air itu air najis ya. Bau, rasa, macam mana rasa? Rasa tu macam kita pegang, dapatlah rasa taik tu kan, najis ke apa ke. Atau kita guna lidah, sanggup ke kan? Jangan guna lidah ya, rasa guna tangan ya. Bau pun dah tahu dah, bau tungkik ke, bau apa, bau lombong ke, bau najis ke apa kan. Kita dah tahu dah itu air kotor kan. Rasa apa lagi? Warna dah nampak dah keruh air dia tu. Warna pink ke, warna hijau ke, warna biru ke kan. Dah berubah dah kan. Baik ya. Itulah antaranya. Kemudian yang seterusnya, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Bukan semua jenis air ini boleh dibuat bersuci, iaitu mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, bukan semua ya. Dan menghilangkan najis. Air yang boleh dibuat bersuci hanyalah dari jenis yang pertama, air mutlak. Dan kedua, air musyamas sahaja. Musyamas boleh tak? Boleh. Cuma makruh digunakan sebab mendatangkan penyakit ya. Tetapi air yang kedua itu makruh digunakan pada badan. Manakala air jenis yang ketiga, ia tidak boleh digunakan untuk bersuci sekalipun ia sendiri adalah suci. Ia hanya boleh digunakan untuk tujuan lain seperti minum, memasak dan lain-lainnya. Ya. Air ketiga ni apa yang kita sebut tadi lah, air teh, air yang dah bercampur dengan benda-benda yang suci yang lain. Dan yang keempat, air jenis yang keempat pula ialah air najis. Ia tak boleh digunakan untuk apa-apa kegunaan pun, ya. Nak minum pun lagi tak boleh, nak basuh pun tak boleh, nak mandi tak boleh, semua pun tak boleh ya. Itulah tentang hukum-hukum, itulah tentang pembahagian air. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu. Kalau ada persoalan, insya-Allah kita cuba bicarakan. Kalau ada, tak ada, alhamdulillah. Tak ada okey. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.